Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, minta maaf lah hari ni saya tak letak kelas. Sebab ada hal dekat EdTech yang ada collaboration. So, untuk hari ni saya akan buat apa yang saya akan buat adalah yang ni lah. Iaitu macam mana nak melukis ortografik kepada isometrik dan macam mana nak balikkan daripada isometrik kepada ortografik. Oh, tanpa menggunakan masa kita pergi ke skrin yang seterusnya. Alright, okay. Okay, okay, so sekarang gambar je. Gambar aja yang kita nak lukis lah. Okay, saya nak convert yang ni pada ortografik kepada isometric. So, nampak dotted line. So, alah, printer saya dia ada masalah sikit. So, dia macam ada foto sikit lah. Sepatutnya dia dapat dotted lah. Okay, nanti saya akan supplykan file format untuk ortografik dan isometric lah dalam dia lah. Okay, so isometric, ni ada isometric dot paper. So, isometric dot paper ni dia ada sudut lah. Sudut ni bersudut sebanyak 30 darjah daripada 30 darjah daripada apa? Sudut garisan menegak. Sorry, garisan mendatar. 30 darjah sini, 30 darjah sini. Dan atas ni adalah 100 tolak 120 darjah. Okay. Sudut dia. Saya agak kat sini, ialah 30 darjah isometrik darjah. Dan yang ni lah 120 darjah lah. Kalau kita sambung garisan ni dia akan jadi lah. Okay, alright. So, apa yang sebelum kita tukar gambar tu, tengok dulu gambar rajah ni. So, kita fahamkan. Okay, daripada gambar ni, apa yang kita faham, dia punya, ni biasanya kalau ortografik, grafik kat sini ada garisan 45 darjah lah kan. Ni. Okay, kalau garisan 45 darjah berada di belah bawah, dia adalah first angle projection. Okay, first angle projection. Okay, first angle projection. Tapi pada sukuan kalau pada sukuan ketiga dia adalah first angle projection. Kalau sudut yang benda ni lah daripada sukuan ketiga. Kalau benda pada sukuan keempat sama juga dia adalah first angle projection ortography. So okay, saya nak tunjuk dulu. Ini adalah isometric. Ingat balik isometric. So kita ada dua view. Satu view daripada arah sini dan view pada arah sini. So, mungkin kadang-kadang kita pakai A, B, C. Itu pulang lah. Tak semestinya A. Untuk case ni kita jadikan dia A lah. A, B. Dia boleh jadi apa-apa jadi huruf lah. A ke, B ke, C ke, D ke. Okay. Kalau view dia pada arah A. Okay. Front view. Ini kalau ni adalah front view. Sudut ni akan berada di sebelah yang ni. Yang ni akan berada di sebelah kiri. Bukan gambar ni lah. Ini saya nak contoh lah. Kalau front view boleh pada A, ini adalah sudut dia akan berada belah sini, sukuan ketiga. Angle projection lah. Kalau front view dia pada belah B, inilah. So, inilah dia punya first angle projection. Front view adalah B. Kena faham. Okay, first angle kita kena ingat. First angle dia terbalik. Apa maksud dia terbalik? Kita tengok benda ni. Ni adalah berada belah kanan, right. Ini ada belah bawah, bottom. Ini adalah dia punya. Yang ni adalah dia punya front view. Sebab kita cakap tadi, bukan yang ni, bukan gambar yang ni. Ini adalah front view. Ini kena ingat, apa-apa yang setentang dengan sudut ni, dia adalah front view. Okay? Dia adalah front view. Dan yang ni berada di belah kanan, right. Kanan kita lah, kanan kita, right. So, right, dia adalah left view actually. Dan yang ni adalah berada di bottom, terbalik lah. First angle projection. So, ni adalah first angle. First angle.
So kalau first angle dia punya image berada di belakang. Saya tak sure, check balik lah. Mata kita tengok, okay. First angle projection, check balik lah. Image berada di belakang. Alright, first angle, yang abaikan dulu. First angle projection, left view sebab dia berada belah kanan, terbalik. Ni adalah top view sebab dia dia akan berada di bawah. Kena ingat lah, top view tapi dia berada di bawah. Itu cara nak ingat dia. So kalau kita tengok yang ni, front view yang mana satu view dia? Front view, left view. So kita tengok bukan gambar ni bukan gambar ni. So yang ni left view dekat sini, front view dia dekat sini lah. Front view dia maknanya view dia adalah view daripada B. Front view daripada B, bukan daripada A. So betul lah. Kalau kat sini, sudut dia kat sini, view dia adalah daripada B, belah kanan. Kalau sudut ni belah sini, kalau sudut ni kat sini, maknanya front view dia adalah belah sini lah. Okay. Tapi abaikan, bukan yang ni kita nak buat hari ni. Yang kali ni kita nak buat yang ni. First angle projection. Okay. Macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat? So, mula-mula sekali kita mula yang senang dululah. Kalau rasa front view ni senang, boleh mula dengan front view. Kalau rasa left view senang, boleh mula dengan left. Top view ni kita boleh buat kemudian lah. Sebab kalau kita melukis daripada top ni agak membebankan, agak pening sikit. So kita bermula dengan left view. Okay. Mula left view, kita kira ada berapa kotak belah bawah. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 kotak ke belah bawah dan naik 1, 2, 3, 4. So kalau kita tengok dekat left view. So kita mulakan daripada left view. Ingat yang merajah ni. Ini adalah top. Ini adalah right. Ini adalah left. For this case front view awak lah ni. Ni adalah front view awak. For this case Ni first angle. So, macam mana? Kira 1, 2, okay, 3 dan 4. So 4. So kira kotak dekat sini ada berapa? Ada 4 lah. Kita mula dari bawah ni sikit lah. So 4. 1, 0. 1, 2, 3, 4. Zas. Ini adalah dia punya ruangan dia lah. Okay, lepas tu tengok dia kat atas berapa? 4 juga. 1, 2, 3, 4. So ni ruangan dia. Yang ni pun kat atas pula. Tengok macam mana. Atas ni pula. Ni atas ni. Yang ni atas. 1, 2, 3. 4 juga. 1, 2, 3 dan 4. Kita nak bayangkan dia punya kedudukan dia macam mana. So 1, 2, 3, 4 sini. Dekat sini. Okey. Pangkah lah. Okey. So boleh bayangkan lah bentuk dia. Boleh bayangkan bentuk dia. Okey. Kemudian kita tengok. Garisan ni dia adalah lurus. So ada 4 kotak. So kita buat garisan lurus lah. Kita mula dengan left view lah. So 1, 2, 3, 4 yang sini. Okay, 1. Cukup. Kemudian. Yang ni naik ke atas sikit. Okay, naik ke atas sikit 1. So naik 1. Yang ni. 1. Ada 1, 2, 3. Ada 3. So yang kita buat 3 lah. Kita buat 3 lah. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu naik ke atas. 1, 2. Naik ke atas. 1, 2. So naik ke atas. 1, 2. Inilah. Yang ni naik ke atas 3 lah. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu ada garisan ni. 1. Alright. Dapat bentuk. Okey. Kalau kita tengok pandangan sini, yang belah sini, tengok dia ada satu serong macam tu kan.
Dia serong sebanyak tu. Satu kotak. So serong ni kotak dia lah. Ni kotak dia. Ni kita anggap dia punya kotak lah. So dia serong ke sana lah. So maknanya serong macam ni lah. Ni sambung. Satu. Dia serong sebanyak satu kotak lah. Lepas tu garisan atas. So yang ni lah view yang kita nampak untuk left view lah. View yang kita nampak untuk left view. Okay. Lepas tu kat sini. Yang ni adalah belah sini ya. Pandangan sini. Kita tengok kat sini dia akan bergaris panjang macam ni. So kita panjangkan lah, gariskan panjang. Sebanyak 4 jugalah. 1, 2, 3, 4. So kat sini 4. 4. Okay. Lepas tu kita tengok pandangan atas pula. Pandangan atas kita tengok kat sini ada satu kaki ya. Ada satu kaki sini, ada satu kaki sini. So kaki tu lah yang ni lah. Inilah kaki dia. Pandangan atas, satu kaki. Pandangan atas. Okay. Pandangan atas kan. Lepas tu ni ada 2. 1, 2. Tengok sini. 1, 2. So 1, 2. Ni pandangan atas Pandangan atas 1, 2. Lepas tu turun 1. Turun sini. 1. Lepas tu ke sini. Lepas tu sampai habis sampai sangkut dekat garisan ni ya. Garisan ni sampai sangkut ke garisan tu. Terlebih pula. Itu untuk dia punya pandangan tu lah. Lepas tu kita boleh gunakan pandangan hadapan lah. Pandangan hadapan. Supaya untuk membantu kita tengok kat sini. Pandangan hadapan kita adalah pandangan kanan lah. Pandangan hadapan yang ni. So tengok ada kotak. Kotak. Okay. So pandangan ni sebenarnya. Inilah panjangan dia. Ada kotak kecil satu. Kotak kecil satu. Dan juga yang kat sini satu. Okay. Okay. Seterusnya adalah dia lekuk ke belakang ni kan. Lekuk ke belakang ni. So dia boleh sambung lekuk belakang banyak satu lah. Lepas tu dia punya. Yang ni sambung ke sini. Lepas tu dia punya ada garisan lah. Garisan yang kita nampak yang belah sini. Adalah garisan ni. Okay, dah nampak dah sikit bentuk dia. Okay, sebanyak. Kemudian. Apa yang kita perlu buat adalah yang kita tengok pandangan sini pula. Pandangan hadapan ni. Okay, pandangan hadapan ni. So bucu dia kita tengok belah sini ya. So bucu dia turun berapa? 1, 2. Dia turun 2. So kita buat 1, 2. Ke kanan berapa? 1, 2. 2. Kanan kat 1, 2. Lepas tu dia naik balik 1, 2. Dia naik balik 1, 2. Alright. Okay, lepas tu dia ada sengit sikit Dia ada sengit. So kalau ditegak macam ni, so yang ni akan tegak macam tu. Kalau dia turun ke bawah 1, so ini pun turun ke bawah 1 lah. Macam tu. Turun dia. Okay. Lepas tu yang ujung ni 2. 1 dan 2. Alright. Lepas tu ni garisan ni kalau kita pandang daripada sini sebenarnya dia ada kat sini tau. Tapi dia dah redundant, dia bercantum. Lepas tu yang turunlah ke bawah. Lepas tu ni sambungkan dia punya kaki dia ni. Kita tengok pandangan atas lah, pandangan atas ni. Yang ni sambung ke sini. Okey, saya rasa dah cukup lah. Itulah pandangan untuk isometrik. Daripada gambar ni, ni front view kita ni, ni front view. Ni adalah dia punya left view. Dan ni adalah top view. So ini adalah isometrik. Tapi view dia daripada belah sini front dia. Okay. So sekarang saya nak tukar daripada third angle projection. Okay, sekarang saya nak buat third angle projection daripada gambar ni. Tapi view daripada ni.
A. View daripada A. Kalau third angle projection terus kita ingat. Okay, kalau view pada A, kalau nak view daripada B pun boleh. Okay, kita buat view daripada B. Sebab view daripada A dia, view daripada sini terlalu mainstream. Sekejap. Kalau kita tengok daripada sini, sekarang ni yang ni adalah first angle projection. So kita nak tengok apa hasil dia kalau dia adalah third angle projection. View daripada yang sama lah, daripada sini front view dia. Okay, so third angle projection, front view daripada sini. Okay, kalau third angle projection, third angle projection kan, apa yang kita kena buat, kita kena ada satu paper di mana namakan dia sebagai ortografik lah. Ortografik ni dia lah grid lah, grid. Grid. So supaya kita mudah lah nak buat kerja. Okay. Benda pertama sekali sebelum kita mula, kita kena tentukan kat mana garisan 45 darjah tu. Garisan 45 darjah tu penting. Okay. So kita ingat balik. Ini adalah third angle projection. Third angle. Kalau third angle, kalau kita ingat balik, third angle projection, kalau view dia daripada belah sini, kalau view dia daripada belah sini, third angle projection, so sukuan dia berada garisan 45 darjah ada belah sini. Standard. Ingat balik, third angle projection belah sini. Kalau view dia dekat sini lah. Tapi sekarang ni view kita dekat sini, front view kita. So, kalau front view itu kita just shiftkan belah kiri je lah. Tapi still kena ingat third angle projection dia mestiasa akan berada di belah atas. Dia punya garisan 45 darjah. So, tengok mana garisan 45 darjah. Nak lebih sikit. Okay. 45 darjah. Okay. Okay. Front view. Okay. Sekarang kita kena ingat gambar aja tadi. Front view. Kalau ini untuk first angle lah. Ini untuk first angle. Kalau third angle. Tulislah third angle lah. Third angle. Front view from view is right view. So, apa view yang ada adalah front, sama juga. Front, left dan top. Sebab ni front, left dan top. Okay. Kalau third angle dia akan sentiasa sama. Maksudnya top akan berada di belah top. Okay. Left akan juga berada pada left. Okay. Front maintain. Front dia akan setentang dengan garisan 45 darjah. So inilah front lah. So mana, okay, abaikan yang ni. Kita tak nak buat yang ni. Kita nak tengok gambar yang ni lah. Daripada gambar ni. Okay, daripada gambar ni, saya sebab kita nak compare dengan yang ni nanti. Sekejap ni. Daripada gambar ni, front view ni, macam mana kita nak dapatkan orthographic view. Macam mana kita dapatkan orthographic view? So, pertama sekali yang ni kita ingat lah. Ni adalah left view lah. Tulislah untuk supaya kita tak terpening, susah nak fikir. So, tulisan-tulisan ni akan membantu otak kita untuk berfikir macam mana nak selesaikan masalah tu lah. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, bagi saya, saya rasa lagi suka melukis left view lah. Left view ni mudah. Dia mudah. So, dia ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. 4 kotak sini, nak naik atas ni 4 kotak. So, dia dah bentuk L terbalik. So, kita lukis dulu. Okay. Okay. So, kita tengok sambung. Pandangan belah atas. So, pandangan belah atas. Apa yang akan kita nampak? Bentuk ni lah. Lekuk ni. Okay, lekuk ni kan. Okay, lekuk ni kita tarik. Ini kan, dia akan nampak kat sini. Dia akan bercantum. So, yang ni yang hidden line ni. So, adalah 2 garisan ni lah. Okay, yang hidden line. Ini hidden line ni. Tapi sebenarnya kat sini kita nampak. So, ini pandangan atas dia nampak sebab dia lekuk. Sebab tu dia hidden line. Okay, situ 1.
Lepas tu dia turun 1. Tu. Ni macam ni lah. Tengok pandangan ni. 1. Tu sini, 1 sini. Ni 1. Lepas tu tarik. Dia kira 1, 2, 3, 4. 4 tarik ke atas. Tarik ke atas banyak 4. 4 betul. Ni pun sama. Tarik ke atas. 4 sebab dia simetri kan. Lepas tu pandangan atas. Inilah. Ini kita nampak garisan ni sebenarnya kan nampak 4 lah. Kotak 4. Kotak. Lepas tu yang garisan ni pun akan nampak juga. So, sama. Garisan ni. Lepas tu yang bucu ni. Yang bucu ni kita akan nampak lah dekat sini. Yang kita nampak dekat sini. So inilah top. Ini adalah third angle from. Okay. Now kita buat comparison lah. Comparison. Kalau view. Ini adalah first angle. Yang ni adalah third angle. View yang sama. Daripada front view belah sini. View yang sama. So apa yang kita nampak dekat sini adalah. Front view masih sama. Bentuk dia. Left view pun sama bentuk dia. Top view pun sama bentuk dia. Cuma kesusunan dia yang berbeza lah. Susunan dia berbeza. Okey. Seterusnya. So saya ada nak buat lagi. Ada lagi tambahan. Nanti saya akan bagi latihan supaya korang buat. Okey. Seterusnya adalah kita nak buat isometrik. Latihan yang seterusnya. Okey, latihan yang seterusnya. Yang ni lah. Okey. So, sekali imbas tengok apakah jenis fotografik ni. Tumpuan berada di belah kanan atas. So, benda ni adalah third angle. Dan front view dia adalah daripada ini lah. Okey. Front view adalah belah sini. Front view ada belah sini. Front view sama dengan left view. So left view dah tak wujud. Yang tinggal hanyalah right view. Okay. So benda apakah yang paling mudah sekali nak buat dekat sini? So untuk supaya kita tak pening, kita tulis siap-siap. Ni front. Ni right. Ni top. Okay, kita buat siap-siap. Supaya kita tak pening. So, okay. Daripada gambar ni kita tengok. Mudah yang ni. Nak buat mudah biasa front lah. Kalau right ni macam agak confusing sikit lah. So, kita mula dengan front dulu lah. Kita kira kotak dia ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke sini. Dan 4. 1, 2, 3, 4 ke situ. Okay, kita buat. 1. Bagi sini sikit lah sebab nanti takut tak ada ruang. Inilah. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Lepas tu, dia naik sebanyak 4. 1, 2, 3, 4 naik. 1, 2, 3, 4. So ada 4 kacau ni kat atas. Okay. Lepas tu 3. Yang ni 3. 1, 2, 3. So naik sini 3. 1, 2, 3. Lepas tu dia terus sambung ke bawah ni. Okay. Dia terus sambung ke pucuk. Alright. Itu dah siap satu. Right view. Lepas tu kita tengok pula. Daripada pandangan kanan pula. Pandangan kanan sebab kita dah ada guide kan kat atas ni. So kita boleh buat lah. Okay, ada berapa ni kira? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sikit. Saya confused. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lah. Kat sini ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kat sini. Lepas tu yang ni pun sama. 1, 2, 3, 4. Tapi kita buat dulu. Tapi dia tak sambung lah. Kita buat tu sikit. 1, 2, 3, 4. Okay. 4 situ.
Kita dah dapat bucu atas ni. Dia dah sambung ke bawah ni terus. So, kita sambungkanlah dia. Dah jadi. Tak susah pun. Yang seterusnya. Nampak ni. Dia ada garisan putus-putus kat sini. Garisan putus-putus kat sini. Adalah dia punya. Yang kat mana pemotong je lah. Potong dia kat macam mana. So, pemotong dia adalah dekat sini. Macam mana nak buat ni? Yang ni yang tricky part lah. Yang tricky part. Yang ni pun sama. Sebab ni kan sama kan. So, ni kan sama. Pun sambung. Tapi kita nipis je dulu. Buat nipis dulu. Kalau kita tak confirm, kita nipis dulu. Nipis dulu. Aduh. Alah garisan. Yang ni yang sini. Buat nipis dulu supaya kita nampak. Kalau kita tengok kat sini, dia adalah separuh lah. Dia ada separuh kan. Dia adalah separuh. So, kita ambil lah separuh. Separuh agak-agak macam mana separuh. 1, 2. Apa yang kita abaikan dulu. Tengok yang atas ni. Okey. Yang atas ni ada. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, sama lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 3. Yang turun sebanyak 2. Sebab dia ada 2 kotak dia turun. Putus-putus kan. So, ni sebenarnya dia akan tarik sampai habis lah. Sampai sini. So, dia akan bertemu dekat sini. Kotak dia akan bertemu dekat. So, yang ni lah garisan dia yang kita akan berhenti lah. Yang ni kita sambung sini. Tapi dia tak kena kotak ya. Dia tak kena titik ni. Dia tak kena titik ni. Kita kena buat dia sudut dia sebanyak selari lah. Selari dengan yang garisan ni lah. Ini pun sama. 30 darjah lah. Untuk. Kalau ini pun nampak sikit selari. Tapi dia akan sentuh garisan ni lah. Alright. Lepas tu ni akan. Okay. Dah siap. Inilah gambar rajah dia. Dan macam mana kita nak tukar. Daripada gambar ni. Triangle. Kepada isometrik. Daripada orthographic. Kita tukar kepada isometrik. Dan daripada isometrik. Macam mana kita nak tukar kepada grafik. Okey. Itulah. Itu saja untuk supaya korang nampak lah. Saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.